wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'du. Yang berbahagia Tuan Musi Masjid Qaryah Kampayong, Tuan Zainal Azim, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan diharapkan segala amalan kita semuanya diterima oleh Allah hendaknya, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan sambung diskusi kita, iaitu hadis 40, hadis yang ke-8, sambungan berkenaan dengan kehormatan seorang muslim, di mana hadis ini amat berharga dan termasuk dalam salah satu prinsip Islam. Dan hadis ini juga cukup mulia dan menjadi salah satu kaedah agama. Jadi berkenaan dengan hadis ini ialah kaum berhala, penyembah berhala dan kaum musyrikin Arab serta orang tidak beriman dan bukan golongan ahli kitab, dan mereka yang mengakui keesaan Allah. Sebab di sini hadis ini kalau nak diikutkan, maksud dia iaitu aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan sebenar mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak diikutkan, selepas kewafatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada tahun 632 Masihi bersamaan dengan 10 Hijrah, ada mengatakan 11 Hijrah. Jadi maknanya selepas kewafatan baginda, Nabi kita ni belum dimandikan, belum diuruskan. Jadi maknanya pada masa itu berlakunya satu perselisihan antara Muhajirin dan Ansar, di mana untuk menentukan siapakah yang akan dilantik menjadi ketua ataupun khalifah selepas kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya pada masa itu di Balai Bani Saqifah, kalau kita buka buku Syiar Islam, situ memang orang Muhajirin dan Ansar memang berselisih tentang pemilihan siapakah yang akan menggantikan tempat Nabi SAW. Jadi maknanya kalau nak diikutkan, sebab berlakunya peristiwa itu di Madinatul Munawwarah. Jadi kalau diikutkan dari segi logik, orang-orang Ansar lah sepatutnya dilantik menjadi khalifah ataupun pemerintah. Tapi di situ berlakunya perselisihan di mana Sayyidina Abu Bakar telah berjaya meredakan suasana tersebut. Jadi pada masa itu juga ramai tokoh-tokoh sahabat ni pada masa itu telah nampak bahawa Sayyidina Abu Bakar lah yang paling layak untuk menjadi ketua. Jadi itu kemudian telah dipersetujui oleh orang-orang Islam pada masa itu. Jadi mereka telah melantik Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah.
menggantikan tempat Rasulullah SAW, sebab ketokohan beliau memang banyaklah, tidak dinafikan. Jadi maknanya ada hadis juga mengatakan bahawa pemerintah yang dilantik juga hendaklah berasal daripada kaum Quraisy. Kaum Quraisy ni daripada Mekah lah, bukan Madinah. Nabi kita orang Quraisy. Jadi nampak ke situlah, apabila Sayyidina Abu Bakar dilantik, jadi Sayyidina Abu Bakar selesai memberikan ucapan pesanan, kemudian menyelesaikan jenazah baginda SAW. Kemudian barulah beliau menjadi khalifah yang pertama. Jadi banyaklah pembaharuan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Contohnya ialah penulisan Al-Quran ataupun pengumpulan ayat suci Al-Quran. Sebab pada masa itu ayat Al-Quran belum dibukukan macam kita sekarang lah. Mushaf kan, kitabullah. Dulu Al-Quran dihafal, bukan kebanyakan, rata-rata sahabat Nabi adalah hafiz Al-Quran. Berapa jumlah sahabat semua? Jumlah para sahabat semua sekali ada berapa? Siapa tahu? Berapa jumlah sahabat Nabi? Jumlah sahabat Nabi semua sekali ada 124,000. Jumlah sahabat Nabi. Kemudian ramailah ramai yang terkorban dalam peperangan selepas semasa Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Banyak peperangan yang berlaku, terutamanya bila berlakunya adanya orang mengaku sebagai nabi palsu. Ada yang tidak mahu membayar zakat, zakat tak nak bayar. Yang mengaku nabi palsu pun ramai. Yang masyhurnya ialah Musailamah Al-Kazzab. Tapi kalau nak dikukukan ada lagi nabi palsu yang lain. Cuma Musailamah ni dikira masyhur lah. Ada nama itu Laihah Al-Ansi. Itu pun nabi palsu juga. Kemudian ada di kalangan orang Islam yang tidak mahu membayar zakat, sebab tak nak berkongsi. Orang kaya-kaya yang kita mampu bayar zakat, kita bayar. Sebab harta kita tu bukannya milik kita sepenuhnya. Ada hak untuk penerima ataupun asnaf zakat 2.5% kan, 2.5%. Jadi mereka pada masa itu tidak mahu menerima. Bila masuk Islam, tak nak bayar zakat. Kemudian adanya pula nabi-nabi palsu. Jadi pada masa itu memang Sayyidina Abu Bakar mengutuskan dia punya pasukan dia lah, yang diketuai oleh pada masa tu Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni yang digelar sebagai Saifullah. Dia ni adalah sepupu, ada mengatakan sepupu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ada mengatakan bahawa dia adalah bapa saudara Sayyidina Umar Al-Khattab. Orang ni tinggi-tinggi, besar juga, sama macam Sayyidina Umar, tangan kidal. Dia kata tangan kidal. Sayyidina Umar dia tangan kidal. Ada banyak riwayat. Sebab dia panggil Sayyidina Umar tu anak bertangan kidal. Itu dalam sejarah lah. Kalau kita buka kitab sirah kan. Jadi memanglah kalau dia diikutkan, Sayyidina Abu Bakar dia telah mengutuskan tentera dia ke banyaklah ke Syam. Contohnya macam peperangan Yarmouk, kemudian ada lagi peperangan Al-Yamamah dan sebagainya. Itu antara peperangan yang besar lah, di mana ramai para sahabat pun terkorban dalam peperangan tersebut. Itu sebabnya ada cadangan syur yang diajukan oleh Sayyidina Umar juga, di mana
disuruh Al-Quran itu ditulis, dicadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pula dia mengambil masa juga untuk menerima cadangan tersebut, sebab benda itu tidak berlaku pada zaman Nabi kita. Sebab Nabi kita tak suruh tulis, sebab Nabi kita takut Al-Quran itu bercampur dengan hadis Nabi SAW. Itu sebabnya para sahabat mereka ni hafiz Quran, dan ada sebilangan sahabat yang menghafal hadis Nabi SAW. Contoh dia macam Sayyidina Abu Hurairah lah, antara salah satunya. Banyak kan, dia ambil hadis daripada Nabi kita banyak, bukan ratus, ribuan hadis. Sama juga macam sahabat-sahabat yang lain, contohnya macam Ibnu Umar, Abdullah bin Umar kan, dan sebagainya. Jadi dalam diberikan cadangan, kemudian akhirnya Sayyidina Abu Bakar menerima cadangan ataupun usul yang diberikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar kata, kumpul Al-Quran, tulis dan dikumpulkan, kemudian dijadikan mushaf pada zaman Sayyidina Osman. Jadi Al-Quran tu pun ditulis kan. Asal Al-Quran tu ditulis, dia tidak macam sekarang. Al-Quran sekarang dia dah macam-macam tanda, macam-macam titik. Dulu ha tak ada titik, ha jim tak ada titik, ha memang tak ada lah, kha. Kemudian macam kita ada juga huruf baru kan. Kita huruf baru macam nga tidak ada dalam bahasa Arab. Nga, ca pun tidak ada dalam bahasa Arab. Ca tu huruf Melayu. Itu sebabnya orang Arab dia tak boleh sebut nga kan. Saya bagi contoh lah. Contohnya macam ada satu pelajar perempuan, nama dia Dayangku Kesumawati binti Pangeran. Jadi pensyarah tu bila sebut, dia tak boleh nak sebut nga, jadi dia sebut Danyanku Penjiran. Dia tak boleh sebut nga. Tapi ada syekh yang mengajar Al-Quran tu dia boleh sebut. Macam ada satu syekh tu, bila Arab ni dia ketawakan pelajar Melayu bila baca Quran. Saya bagi contoh lah, kita baca Quran dia ketawa. Yalah, kita orang Melayu kan. Jadi syekh tu kata apa? Kau jangan ketawakan budak Melayu. Jadi Arab tu tanya, pelajar ni tanya, kenapa syekh? Sebab dalam bahasa Melayu ni, lugah Malaysia, lugah Malaysia ni ada terdapat huruf yang kita tidak boleh sebut. Sebagai contoh, ca dan nga. Cuba kau sebut. Tapi pensyarah tu dia boleh sebut. Dia boleh sebut huruf nga ni, huruf ca dia boleh sebut. Cuma rata-rata Arab ni tak boleh. Tak boleh sebut huruf nga dan ca. Kita semua boleh. Cuma kita ni nak sebut bot payah sikit. Bot dengan dal, dua huruf lebih kurang sama. Dha kan. Kemudian zal yang nipih, zai, zal, zai. Tu dua huruf tu susah. Sa. Sa kadang kita sebut macam sin. Jadi memanglah kita kena usahalah sebut macam Arab sebutlah. Baik, jadi dalam yang dicadangkan oleh Sayyidina Umar ni pula, Sayyidina Abu Bakar dia telah melantik Zaid bin Sabit. Saya pernah sebut kuliah sebelum ni, Zaid bin Sabit, bukan Zaid bin Harisah. Zaid bin Sabit ialah orang Ansar. Dia ni mempunyai kehebatan di mana dia boleh menghafal Al-Quran. Kemudian Nabi suruh dia boleh menulis. Nabi suruh dia belajar bahasa Suryani dan Ibrani. Dia boleh belajar bahasa tersebut tidak sampai setahun.
Maknanya Allah berikan anugerah kepada beliau, anugerah yang cukup istimewa lah. Sebab Nabi suruh kau cuba belajar bahasa Ibrani. Ibrani ni bahasa Yahudi. Kan Yahudi duduk di kota Madinah kan, ada 3 bani, 3 bangsa Yahudi. Dia ada dia punya kabilah dia, Qainuqa, Nadir, dan Quraizah kan. 3 bangsa ni. Ada kata Mustalik, kalau kita buka, sebab isteri Nabi ada juga yang berasal daripada Bani Mustalik. Siapa nama dia? Isteri Nabi, cantik orang dia, sehingga kan isteri Nabi ada yang cemburu dengan kecantikan dia. Maknanya Nabi kahwin dengan anak perempuan ketua, anak perempuan daripada Bani Mustalik. Nanti saya bagi jawapan. Isteri Nabi ni ramai kan. Zainab pun ada. Zainab ada berapa? Zainab, isteri Nabi Zainab ada 2. Kadang-kadang kita pun keliru. Kita ingat Zainab tu seorang. Yang masyhurnya Zainab binti Jahsy lah. Sebab Zainab binti Jahsy dia mempunyai seorang abang bernama Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy ni dia mati syahid dalam peperangan Uhud. Telinga dia kena gantung kat pokok. Telinga dengan hidung dia digantung dekat pokok. Dia menjadi ketua tentera Sir, mana tentera rahsia lah, yang disuruh oleh Nabi mengintip. Namanya adalah Abdullah bin Jahsy, sepupu Nabi juga. Sebab mak dia adik-beradik dengan bapa Rasulullah SAW. Okey, jadi kita tengok hadis ni di mana dari segi zahir dia lah. Contohnya, seseorang tidak boleh diperangi kerana tidak berpuasa, cukup sekadar dipenjara dan tidak diberi makan dan minum. Orang tak nak bayar zakat, kena perang. Tapi puasa hanya diberikan ta'zir, pengajaran. Itu sebabnya bawa ben jenazah kan. Ben jenazah tu pengajaran lah tu. Siapa yang buka puasa pada waktu siang, dia tak dikenakan sebatan. Dia tidak seperti orang yang minum arak. Sebab kalau orang minum arak, dalam fiqh uqubat dia kena sebat 40 kali. Itu berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Siapa yang minum arak, memang dikenakan sebatan sebanyak 40 kali ta'zir, sebagai pengajaran bagi orang minum arak. Tapi puasa tu dia dia tak macam zakat. Itu sebabnya macam kita dekat sini pun, bila orang yang tidak berpuasa memang masuk dalam van jenazah, kemudian diberikan denda. Okey, jadi tidak diberi makan dan minum. Sesuai lah kita ikut seperti mana yang ada dalam buku ni lah. Kemudian dalam kitab ini juga menyebut Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala rahsia dan dialah yang melakukan perhitungan terhadapnya. Sekiranya seseorang itu adalah mukmin yang benar, dia akan memasukkannya ke dalam syurga. Ini syurga ni satu tempat yang sangat indah, kan? Tempat yang sangat indah yang tidak dapat digambarkan dengan panca indera kita lah. Macam mana pula kan, tidak mampu kan. Sungai yang mengalir madu, sungai yang mengalir susu, ataupun arak. Sebab bila kita berada dalam syurga, arak boleh minum. Arak dia tidak memabukkan macam di dunia. Jadi maknanya itu syurga. Kalau neraka, tengok pula neraka. Betapa hebatnya siksaan neraka tu, memang kita sendiri pun tak dapat nak gambarkan
macam mana malaikat-malaikat tu dia ditugaskan untuk menyiksa orang-orang yang ada di dalamnya tanpa henti. Itu sebabnya nikmat dan azab, nikmat di syurga dan azab di neraka tu memang luar biasa. Tidak dapat digambarkan dengan fikiran kita sendiri. Macam dulu ada satu kisah kan, ada seorang tu raja, dia cuba membuat syurga dekat dunia. Dia ambil, dia jumpa mana-mana tempat zaman dululah, sebelum Masihi, selepas zaman Nabi Adam. Maknanya dia cari jumpa emas, kumpul dibuat istana. Dia nak buat istana tu macam apa yang ada di dalam syurga. Dia jadi raja. Dia ada tentera dia, kemudian dia mengutip emas, apa-apa perhiasan, emas, permata dan kutip untuk buat syurga. Syurga tu kat dunia lah. Sampailah satu ketikanya dia mengambil emas kepunyaan seorang budak, di mana budak itu bila emas dia diambil, dia telah mendoakan apa yang dilakukan oleh raja tersebut akan mendapat balasan daripada Allah. Ni doa orang yang dizalimi lah, teraniaya. Jadi bila raja ni diingatkan apa yang disebut oleh budak tu mungkin mainan kot, benda main-main. Ialah dia raja. Jadi bila dia masuk ke dalam istana syurga dia tu, tiba-tiba istana tersebut runtuh dan dia pun mati di dalamnya. Selesai. Tu sebabnya berhati-hati kan, dengan doa orang yang dizalimi, ataupun terniaya. Lambat laun dia akan dikabulkan oleh Allah juga. Sama ada kita tak tahulah masa dia bila kan. Macam orang cerita Palestin, apa yang berlaku di Palestin, di Syria kan, dah lama dah, mereka masih lagi dizalimi. Sampai masa mereka akan bebas. Mereka akan bebas sesuai dengan apa yang disebut dalam mana-mana hadis. Orang yang dizalimi, insya-Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah. Cuma tak tahu bila dan sampainya bila. Okey. Jadi kemudian sekiranya seorang pendusta itu menunjuk-nunjuk Islamnya, maka sungguhnya dia adalah munafik yang berada di dasar neraka yang paling bawah. Orang munafik ni orang yang bermuka-muka lah. Sebab munafik ni dia ada pada zaman Nabi kita, semasa Nabi kita berada di Madinatul Munawwarah, yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ni ketua munafik. Contohnya macam peperangan Uhud. Asal tentera yang menyertai peperangan Uhud tu asal dia 100 orang, 1000 orang. 1000 orang. Kemudian sampai masa nak bergerak, akhirnya 300 orang ni keluar daripada tentera tersebut. Maknanya tentera Islam jadi 700 orang. Asal 1000. Tu yang 300 orang tu lah dinamakan sebagai munafik. Mereka pandai cakap, suruh itu suruh ini kan. Abdullah bin Ubay tu masa nak mati, dia minta supaya dipakaikan jubah Nabi kita. Sampai marah si Umar kan. Tapi Nabi kita kata tak apalah, dia nak pakai, aku bagi. Nabi kita bagi jubah dia kepada masa Abdullah bin Ubay mati. Tapi nak bagi tahu bahawa mereka inilah yang menjadikan orang Islam kadang-kadang ialah kan, kadang-kadang Nabi kita dah bagi tahu dah, ikut apa yang disampaikan oleh Nabi kita kan. Macam dalam perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni berlaku selepas perang Khandaq. Sebab dalam selepas perang Khandaq,
Nabi kita bermimpi dia pergi menunaikan haji dan umrah. Jadi dia beritahu kepada sahabat. Jadi maknanya Nabi kita bersama dengan 1,500 orang pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Jadi sampai di satu tempat, nama dia Hudaibiyah. Nabi berhenti kat situ. Jadi maknanya orang kafir ni bila dengar Nabi kita nak datang, jadi maknanya mereka telah menghantar utusan mereka untuk menghalang Nabi kita supaya jangan pergi ke Mekah. Pada masa itu wakil dia ialah Amru al-As. Amru al-As tu pada masa tu dia belum masuk Islam. Dia ni cerdik. Jadi maknanya pada masa itu bila dah Nabi kita tak dapat pergi ke Mekah, kemudian ada pula menandatangani perjanjian yang dinamakan sebagai Hudaibiyah. Jadi maknanya ramai sahabat-sahabat tidak setuju dengan perjanjian tersebut, terutamanya Sayyidina Umar. Jadi bila Nabi kita dah tak jadi pergi umrah, tak jadi pergi haji dan umrah, jadi maknanya Nabi suruhlah bercukur sebab tak jadi. Jadi pada masa tu sahabat-sahabat tak nak ikut. Jadi Nabi beritahu kepada isteri baginda. Jadi isteri baginda kata apa? Ya Rasulullah, kau keluar je daripada kemah ni, kemudian kau cukurlah rambut. Nabi tak cakap. Jadi Nabi keluar, kemudian Nabi cukur rambut, kemudian barulah bila sahabat-sahabat tengok Nabi buat macam tu, barulah dibuat oleh para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kata apa, perjanjian itu tidak mendatangkan keuntungan kepada orang Islam pada masa itu. Sehingga kan Nabi cakap apa, mustahil. Maknanya ialah takkanlah, Allah sendiri dah suruh, Allah telah memberi ilham supaya menandatangani perjanjian tersebut. Kemudian perjanjian tersebut seolah-olah ianya berat sebelah lebih kepada orang kafir berbanding Nabi kita. Sehingga kan Nabi kata insya-Allah Allah berpihak kepada kita. Tapi bila sahabat ni tengok isi perjanjian tersebut, jadi banyak dari segi logik. Contohnya orang Islam yang tidak mau ke Mekah kena hantar. Ada yang suka rela nak pergi ke Mekah untuk balik ke Mekah, pergilah. Sebab kat situ nak tahu bahawa siapakah orang Islam yang sebenar dalam perjanjian tersebut. Jadi maknanya memang Nabi dah beritahu. Cumanya para sahabat pada awalnya sukar untuk menerima isi perjanjian Hudaibiyah yang dikatakan berat sebelah. Jadi kalau ikutkan perjanjian itu ditandatangani dalam tempoh 10 tahun. Tapi perjanjian tersebut tak sampai 3 tahun. Akhirnya orang kafir sendiri juga yang melanggar perjanjian tersebut. Itu sebabnya antara salah satu sebab berlakunya penaklukan ataupun pembukaan kota Mekah. Okey. Jadi kat sini juga Ibnu Rajab bin Al-Hambali, sebahagian mereka menyangka makna hadis ini bahawa orang kafir akan diperangi sehingga dia mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Mereka menjadikan demikian itu hujah kepada khitab, maknanya untuk kepada orang kafir. Orang kafir berkenaan dengan cabang-cabang Islam. Itu sebabnya bila orang Islam, rukun Islam kita wajib kita buat, kan? Jadi maknanya ada ulama berpendapat bahawa kalau tak buat dia boleh jatuh kufur. Itu sebabnya bila dalam semasa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, bila ada orang yang tidak mau bayar zakat, kemudian ada yang mengaku sebagai nabi palsu,
kemudian adalah pengikut-pengikut dia, maknanya dikira sebagai kufur. Tapi Sayyidina Abu Bakar ni dia ada toleransi juga. Dia hantar utusan sebelum nak perang tu, dia hantar utusan supaya mereka kembali kepada Islam. Sebagai contoh, macam bila diutuskan sahabat Nabi yang bernama Habib bin Ziyad radhiyallahu an. Habib ni wakil daripada orang Islam, dihantar kepada Musailamah Al-Kazzab, si Nabi pendusta ni. Nama pun Al-Kazzab, pembohong. Jadi maknanya Habib bin Ziyad radhiyallahu an bila dihantar, kemudian memang disuruhlah Musailamah menyuruh orang yang tukang seksa ni pergi tangkap Habib ni. Habib bin Ziyad Al-Ansari. Dia ni antara salah seorang sahabat yang membai'ah perjanjian Aqabah yang pertama. Sebelum Nabi kita pergi ke Madinah, dia ada perjanjian, iaitu perjanjian Aqabah. Dia ada dua, perjanjian Aqabah yang pertama, perjanjian Aqabah yang kedua. Jadi ada yang mengatakan bahawa Habib ni, Sayyidina Habib ni, dia adalah orang yang pertama yang berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masa itu bila ditangkap oleh tukang siksa Musailamah ni, dia kata, siapakah Nabi? Adakah aku ini Nabi? Kata Musailamah. Habib kata, aku tak pernah dengar engkau ni Nabi. Yang aku dengar ialah Muhammad Rasulullah SAW. Itulah Nabi. Dia potong tangan. Kemudian ditanya lagi tu, mana nak menguji iman Sayyidina Habib bin Ziyad radhiyallahu anhu. Dipotong. Maknanya aku tidak pernah, telinga aku ni tuli. Aku tak pernah dengar nama engkau ni. Yang aku dengar ialah Muhammad Rasulullah SAW. Potong tangan sehinggalah dia melayang nyawa dia. Maknanya dia mati syahid lah. Sayyidina Habib, orang Madinah, orang Ansar. Kalau ni diikutkan, memang mana-mana duta ataupun wakil daripada sebuah negara tidak boleh diusik. Macam kita sekarang lah, di negara kita Malaysia, kita ada duta-duta tu tak boleh diusik. Sama juga pada zaman Nabi kita, bila ada wakil tu tak boleh diusik. Tapi masalahnya Musailamah dia melampau kan. Akhirnya dia membunuh, dia seksa dan bunuh Sayyidina Habib bin Ziyad radhiyallahu anhu. Jadi maknanya selepas itu berlakulah peperangan antara Islam lawan dengan nabi-nabi palsu dan orang yang enggan membayar zakat. Jadi maknanya dalam peperangan tersebut memanglah ramai maknanya tentera Islam mencatat kemenangan, kemudian ramai juga para sahabat yang menjadi syuhada. Itu sebabnya bila peperangan demi peperangan yang berlaku yang menyebabkan korban yang melibatkan ribuan para sahabat, di mana mereka ini adalah hafiz Al-Quran. Jadi maknanya Sayyidina Umar telah mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar supaya Al-Quran itu ditulis dan dibukukan. Kemudian melantik Sayyidina Zaid bin Sabit sebagai ketua untuk projek pula, program tersebut. Dan akhirnya Alhamdulillah kita pun merasa tengok kalamullah Al-Quran. Okey. Jadi pendapat seperti ini juga perlu dikaji. Ini kerana sirah Nabi SAW dalam memerangi orang kafir menunjukkan khilaf dan pendapat mereka. Sebab kalau diikutkan peperangan yang berlaku pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, pada zaman Khulafa Rashidin, memanglah kalau zaman Nabi kita tu lain. Itu biasanya antara Islam yang melibatkan aqidatul Islam kan. Di mana bila Nabi berhijrah ke Madinah, kemudian Madinah telah menjadi satu
kuasa besar. Jadi menjadi satu ancaman kepada orang kafir di Mekah. Itu sebabnya berlakunya peperangan. Orang kafir pula nak Islam itu dihancurkan. Lebih-lebih lagi Nabi kita lah. Hendaklah dibunuh. Kalau berjaya dibunuh, maknanya Islam akan hancur. Tapi alhamdulillah, para sahabat mereka berjuang mempertahankan Nabi kita sehinggalah Nabi kita wafat.
دعوة وصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأجرك على إنك لا تمر بكل وادي. Jadi saya ambil sedikit masa berkenaan dengan hadis ini juga. Sebagai ulama berpendapat boleh diterima taubat orang zindik ataupun orang munafik jika ia menzahirkan kembalinya kepada Islam. Jadi ianya tidak akan dibunuh sebab kerana kemunafikannya, sebagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan orang-orang munafik dan menjadikan mereka seperti hukum sesama orang Islam pada zahirnya. Inilah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pada satu riwayat. Jadi maknanya Al-Khattabi telah meriwayatkannya berkenaan hal ini daripada ramai ulama. Jadi maknanya orang munafik ni tidak hukum dia sama seperti orang Islam yang lain. Cuma kalau nak diikutkan pada zaman Nabi kita, mereka ni seumpama pengacau lah. Pengacau kepada orang-orang Islam pada masa itu. Kemudian yang seterusnya, penilaian terhadap manusia di dunia ini berdasarkan zahir luarannya, tidak melibatkan persoalan kepada niat-niat mereka. Sebab niat ni dalam hati. Kita pun tak tahu niat seseorang, apakah niat dia selepas ni kan. Macam kita dalam masjid tahulah lepas ni nak sembahyang isyak ataupun nak sembahyang sunat, tak ada masalah. Tak tahulah kalau orang lain niat lain pula. Tapi bila kita datang ke masjid ataupun datang ke surau, sudah tentu kita berniat untuk sembahyang kan, sembahyang berjemaah. Jadi itu tengok kepada qasad masing-masing lah. Tapi orang sudah tentu dia ni pergi ke masjid, sudah tentu dia nak sembahyang fardu berjemaah. Tu nampak, kalau ke masjid nampaklah kan. Jadi itu sebabnya ulama telah memberikan pendapat. Misal kata dalam kita bekerja, kita bekerja pun kita kena niat juga. Mana tahu apa yang kita niatkan itu akan mendapat pahala. Kita ke masjid kerana Allah, keluar pada rumah kita niat kan, kita niat kerana Allah, insya-Allah Allah akan mengganjari kita dengan pahala. Sama juga bila kita nak bekerja. Jadi mana nak bekerja pun kita niat, sahaja aku bekerja ni kerana Allah kan. Apa-apa perbuatan yang baik kita niat kerana Allah. Mana tahu kan Allah memberikan kita ganjaran dan sebagainya kan. Benda yang baik, benda yang tak baik dah niat tu. Macam kita contoh nak mandi sebab nak sembahyang, ataupun mandi sebab kita nak solat fardu Jumaat kan. Yang sempat tu alhamdulillah nak pergi masjid, sempet mandi dan pergi ke masjid. Ada orang tak sempet mandi, terus pergi masjid. Yang sempat mandi alhamdulillah kan, datang awal dan sebagainya kan. Memanglah waktu datang 12:01 kan. Tapi sekarang zuhur pun dah lambat, kita tunggu kan. Jadi makna situ adalah ibadah-ibadah yang lain pula yang insya-Allah dapat kita buat kan. Maknanya selain kita bersembahyang sunat dan kita berzikir kan, ataupun kita berselawat ke atas Nabi kita SAW. Jadi justru itu Rasulullah SAW mengaitkan keselamatan darah dan harta mereka berdasarkan ucapan syahadah, mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Sebabnya orang Islam ni pada zaman Nabi kita memang dia akan menjaga, dia menjaga orang-orang Islam ni. Kalau misalnya kata orang Islam pada masa itu diceroboh oleh mana-mana bangsa lain, contohnya Yahudi ke, contohnya orang kafir, sudah tentu memang Nabi akan hantar dia punya pasukan, ataupun Nabi sendiri akan turut serta dalam pasukan tersebut.
Macam saya kata dalam perjanjian Hudaibiyah, memang ada satu bangsa kaum tu dia berbai'ah dengan Rasulullah SAW. Itu sebabnya antara sebab perjanjian Hudaibiyah, antara sebab kenapa berlakunya penaklukan kota Mekah tu sebab orang kafir sendiri dia telah menceroboh Bani Bakar, yang mana dia tu adalah di bawah perjanjian Nabi kita lah, di bawah perlindungan Nabi kita. Dia diserang. Itu sebabnya Nabi nak serang ataupun nak pergi ke kota Mekah. Tapi Nabi tak nak penaklukan kota Mekah ataupun pembukaan kota Mekah itu maknanya berlaku dengan tak nak berlaku dengan pertumbuhan darah. Itu sebabnya Nabi pandai susun tentera-tentera Islam. Nabi pesan kepada ketua-ketua tentera tersebut supaya kalau boleh tidak ada berlakunya pertumpahan darah. Tu kalau kita tengok dalam pembukaan kota Mekah. Pada masa itulah Amr al-As, dia kata Khalid al-Walid, Amr al-As telah memeluk Islam. Tengok maknanya bila dia tengok kepada apa yang Nabi kita buat, jadi maknanya sedikit telah melembutkan hati mereka kepada Islam. Okey, maknanya sampai di sini saja pula kita pada malam ini. Sekiranya tersilap, terkasar bahasa dan sebagainya, saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.